wanita menangis, ada anak-anak yang menangis. Wahai Sultan, mereka bunuh kita bunuh mereka. Mereka bakar kita bakarkan. Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi mendiamkan diri pada begini itu. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang tidak pernah miss tahajud malam. Salahuddin Al-Ayyubi berkata kepada tuan, wahai ibu, apa pandangan kamu apabila kamu merasakan bahawa suamimu dibakar, ayahmu dibakar, saudaramu dibakar? Maka mereka berkata dalam keadaan marah dan tangisan, itu adalah zalim, itu adalah zalim. Adakah kamu rasakan bahawa mereka patut melakukan perkara itu untuk kamu? Tidak patut sama sekali, wahai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lantas dalam keadaan negara, apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau kamu rasa bahawa tidak patut dilakukan kepada kamu, Islam tidak membenarkan kita melakukannya kepada orang lain. Sebab kalau kita buat, kita sama mungkar dan kufar macam mana? Nahnul musallun, kita orang solat lain melakukan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu saya kata belum diuji, yes, kita kata dia orang lain. Sebab dalam tulisan dan kajian tentang bagaimana yang berlaku ketika penawanan itu, mereka menyebutkan, maaf saya, Islam yang baik akan menghalang seseorang daripada buat benda tak elok. Tetapi saya harap perkataan ini tidak sama sekali miskut, ditulis oleh orang barat melihat kepada sejarah yang berlaku ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan pinjaman yang dilakukan oleh orang-orang tentera Salafiyah. Tetapi the good Christian belum tentu menjadikan dia seorang yang baik. Bukan saya cakap, dan tulisan itu bukan ditulis oleh seorang Islam. Islam yang baik akan jadi seorang yang baik, tetapi Kristian yang baik belum tentu menjadikan seorang yang baik. Kenapa tuan-tuan? Persoalannya kenapa jadi sebenarnya Islam itu baik sangat? Allah Subhanahu wa taala menulis, Allah merakamkan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahu al-aliyyul azim, daripada surah Ibrahim ayat 24. Mudah ditonton. Sebab dunia Islam ni bukan siapa boleh dakwah. Sebab tu dalam Islam ni tak ada siapa boleh dakwah, tetapi padatkan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tu sebenarnya dalam Islam tiada perniagaan Islam, tiada perubatan Islam. Yang ada adalah siapa yang melakukan perubatan dan sesuai dengan ayat ini, maka dia jadi Islam. Apa saja yang dibuat dan padankan dengan itu, otomatik dia Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimah yang baik? Kalimah yang baik, kalimah thayyibah, la ilaha illallah, yang menjadikan kita Islam. Seperti pohon yang baik. Sebab kadang-kadang Islam ini sangat subjektif. Bila tak nampak dalam gambaran, maka Allah buat metafor. Perbandingan, Allah kata Islam yang baik seperti pohon yang baik. Kalau kamu tengok pada pohon, kata Allah, apa yang ada pada pohon? Yang pertama adalah akaran yang mencengkam. Yang kedua, batang dan dahan yang terkadang ke angkasa. Dan yang ketiga, mengeluarkan buah sepanjang masa dengan izin Tuhan. Nak ringkas saja tuan-tuan, supaya saya serahkan segera mikrofon kepada moderator. Islam mesti ada akidah, Islam mesti ada syariah, Islam mesti ada akhlak. Tiga ini tak boleh lepas daripada orang yang mendakwa di Islam. Tiga ini tidak boleh lepas daripada orang yang mendakwa di alat pengamal perbuatan Islam. Tiga ini tidak boleh lepas daripada orang yang mengamal apa saja pun dalam Islam ini. Mesti ada akidah, mesti ada syariah, mesti ada akhlak. Dan disitulah kalau nak kata Islam dan salespersonnya, Islam dan salesman-nya, maka persoalannya adalah sejauh mana akidah, sejauh mana syariah, sejauh mana akhlak dalam satu masa. Sebab itu bila kita bertindak tuan-tuan, pertama kita tanya bagaimana akidah. Adakah sesuai dengan akidah?
Adakah sesuai dengan syariat? Adakah sesuai dengan akhlak? Tiga yang mesti tuan-tuan. Dua saja tidak cukup. Satu apatah lagi, satu juga tidak memadai. Kita hanya memadai dengan akidah dan syariat, tetapi akhlak tidak ada. Maka ini kan Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekian bersoalan kepada apa yang dikatakan cuaca di malam tafsir, Masya Allah ya, sampai pada tahap tuan-tuan, sampai pada tuhmi ukulah dalam Ad-Durrul Manthur. Imam Suyuti menuliskan yang dimaksudkan dengan buah itu adalah lazzatun ta'ah wa hulwatun hikmah. Lazzat ta'ah, seseorang dikira Islam sebenarnya bila dia buat taat dia rasa lazat, baru dia ada buah dalam amal dia, dan dia rasa halawah manis buat khidmat. Simple saja kita buat tuan-tuan pada hari sempena Ramadan Al-Mubarak, senyum buat itu khidmat tuan-tuan. Halawah kita buat dalam keadaan kita seronok, kita puas melakukan perkara tersebut. Itu indikator bahawa agama Islam itu ada dalam diri kita. Tetapi sekiranya tiga perkara ini tidak ada dalam diri kita, walau kita dakwah kita Islam, dan lebih malam apa yang dikatakan oleh doktor tadi, orang nampak itu Islam tetapi itu bukan Islam pada pandangan Allah, dan orang burukkan Islam bukan kerana Islam yang buruk, tetapi apa yang kita persembahkan kepada dunia, dan akhirnya berlakulah fakta yang disebutkan tadi, seolah-olah agama Islam dinampak baik tetapi pemahamannya sepenuhnya Allah tidak baik, berbandingan Kristian yang dikatakan tadi. Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Zulamri yang telah memberikan pencerahan kepada kita di bawah tajuk perbincangan Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Keindahan Islam kadang-kadang tercalar di orang Islam sendiri yang menunjukkan watak yang tidak baik, bermula daripada akidah mereka bukan akidah yang sahih, ibadah mereka ibadah yang tidak sempurna, akhlak mereka akhlak yang terpesong daripada landasan Islam yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat, sebelum kita mengakhiri forum kita, saya akan membuka sekurang-kurangnya dua soalan untuk dijawab setiap satu di kalangan ahli bina kita, dan sekaligus akan merumuskan forum kita insya-Allah. Jadi maka dari itu saya membuka peluang kepada tuan-tuan ataupun muslimat untuk mengemukakan apa jawab soalan di bawah tajuk yang sedang kita bicarakan. Dipersilakan. Ya, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sebuah jemaah atau orang Islam Malaysia ini telah bawa politik dalam agenda atau platform dakwah Islamiah di dalam negara. Malam terakhir ini juga salah sebuah jemaah Islam di Mesir telah terjun ke dalam bidang politik dan menyertai pilihan raya di negara tersebut. Tapi jemaah Islam di negara ini yang terlibat dengan politik dikatakan menjadi pemecah belah umat Islam dan umat Melayu. Soalan saya adalah politik bukan way of life. Adakah politik bukan way of life of Islam? Bolehkah kita tolak politik dalam way of life of Islam? Wallahualam. Okey, terima kasih. Soalan terakhir. Muslimat ada soalan tak? Baik ya, dalam kiraan 3, 2, 1 insyaAllah semua naik dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengakhiri forum kita, insyaAllah saya akan minta kepada setiap ahli panel untuk memberikan jawapan dan respon serta menutup perbincangan bagi panel bagi pihak masing-masing. Saya akan mulakan dengan Al-Fadhil
Fadil Ustaz Tirmizi Syamsul Arif untuk respon kepada persoalan yang mengatakan bahawa politik ini adalah kotor dan ia bukannya sebahagian daripada Islam. Maka minta penjelasan apakah pandangan Islam terhadap politik Islam, ya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Azhar atas soalan yang telah disampaikan daripada tetamu kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, saya cuma nak respon sedikit berkaitan dengan persoalan politik dan Islam itu sendiri. Sebab kebanyakan daripada kalangan kita bila berbicara tentang soal politik, kita menampakkan benda itu adalah bukan daripada hakikat Islam. Sebaliknya politik inilah yang perlu dikaitkan dengan Islam. Kalau kata Islam tidak ada dalam politik, maka itulah yang menjadikan politik itu sebagai sesuatu yang kotor. Sebab Islam menggariskan yang disebutkan sebagai hukum di dalam itu, nama dia hukum syarak taklifi. Maka politik juga dia kena ada haram, dia kena ada wajib, dia kena ada sunnah, dan dia kena ada makruh, dan kena ada harus. Kalau katalah semua benda dalam politik tidak ada hukum syarak yang membatasi perkara tersebut, akhirnya kesemua perkara tadi akan dinampakkan seolah-olah halal belaka, seperti mana yang berlaku kepada umat Islam kita pada hari ini. Sebaliknya, kalau kata kita lihat pada hari ini, yang sebenarnya yang mengotorkan politik tersebut bukanlah Islam, dan Islam tidak pernah meletakkan politik di tangga yang kedua. Sebab di dalam Islam dia perlu ada siasah, dia perlu ada yang disebutkan sebagai politik dalam Islam tadi. Maka cara untuk kita nak melaksanakan tadi, kita kena balik seperti mana yang diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut tentang persoalan politik ini, sebutnya amat luas. Bila sebut kata dalam istilah bahasa kampung kita yang mudah pun, di masjid sendiri pun ada ahli jawatan kuasa, maka itu politik. Tetapi politik yang nampak pada mata kasar kita hari ini adalah politik kepartian. Maka perkara inilah yang sebenarnya menjadikan satu benda yang sangat bermasalah dalam kalangan masyarakat Islam pada hari ini, yang kononnya kesemua memperjuangkan hak Islam itu sendiri, sedangkan pada segi zahirnya yang diperjuangkan adalah sesuatu lain daripada Islam. Contohnya yang diulang pada hari ini adalah hidup Melayu. Hidup Melayu itu Islam tak pernah melihat kepada Melayu kamu, Islam tak pernah melihat kepada India kamu, Islam tak pernah melihat kepada Cina kamu. Yang Islam nak tengok adalah kepada apa yang telah kamu bawa diri kamu dan negara kamu dan seluruh rakyat yang berada di bawah pimpinan kamu tadi, sama ada kembali kepada Allah ataupun semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawapan yang paling jelas adalah bahawasanya politik itu sendiri adalah tidak terkeluar daripada garisan yang disebutkan sebagai garisan di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma yang bagi nampak benda itu adalah kotor adalah kita yang mengamalkan sesuatu perkara yang amat bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka yang keduanya, kalau kata kita nak bagi nampak politik ini amat cantik, adalah dengan memahami konsep. Yang pertama adalah konsep siasah. Yang konsep siasah ini perlu didalami melalui ilmu itu sendiri. Hari ini kita tengok bukan semuanya berilmu pada hari ini, walaupun dia tadi aktif daripada sudut politik kepartian tadi, tetapi daripada sudut penguasaan ilmu amat kurang. Tuan-tuan jadi apa pun atas dunia pada hari ini, tuan-tuan kena ada ilmu. Maka barulah akan menemui satu yang disebutkan sebagai kejayaan yang mengiringi kehidupan kita tadi. Maka sebab itu ilmu adalah perkara paling pokok dalam Islam, dan awal ayat yang turun kepada kita pun berkaitan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena ingat pada hari ini dalam Al-Quran itu sendiri pun ayat berkaitan dengan politik cukup banyak. Antaranya tuan-tuan boleh buka dalam surah Jathiyah, tuan-tuan boleh buka dalam daripada surah Al-Ma'idah, dalam surah At-Taubah, dalam surah Hud, dalam surah Asy-Syu'ara. Bagaimana
secara ringkasnya. Dia tidak secara detail tetapi secara jalan ikhtisar. Maka itu memudahkan kita untuk lebih kita memahami apa dia politik dan juga Islam itu sendiri. Maka persoalan daripada hari ini bahawasanya Islam itu tidak pernah menegah kita daripada juzuk politik, tetapi politik itu yang membatasi kita dengan akhlak yang seperti mana disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zuramli sebentar tadi. Maka sebagai khulasah dia dalam pusingan yang terakhir pada hari ini, ingin saya ingatkan kepada seluruh umat Islam yang berada di dalam masjid pada hari ini, daripada perbincangan yang kita bincangkan pada hari ini, iaitulah Islam sebagai satu cara hidup yang kita boleh ambil kesimpulan untuk memenangkan Islam di atas dunia pada hari ini bukanlah dengan kita banyak menghadiri majlis-majlis usrah semata-mata, tetapi amalan pada diri kita juga kena ada, iaitulah kata Al-Imam Nawawi, dawamul qalil tasdamirut ta'ah. Bila sebut kata kita, biar kita buat benda itu kecil, tetapi benda itu kita mengekalkan dia kepada ketaatan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah antara ciri orang yang beriman ini, sebab bila sebut nak tegakkan agama Allah, daulah Islamiyah, dia mesti kena ada iman dulu dalam diri. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang disebutkan sebagai orang yang beriman ini siapa dia? Orang yang dekat dengan Allah. Dan siapa dia? Orang yang senantiasa bangun pada malam hari, yang lambungnya terhijau, rusuknya terhijau daripada tempat tidur, dalam keadaan dia bangun merintih merayu, yad'una rabbahum khaufan, dia berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan menegakkan agama Allah ini perjuangan bagi seluruh umat Islam, tetapi bagaimana cara untuk kita bawa itu, kita perlu balik kepada Al-Quran, kita perlu balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam Islam perlu ada 3 perkara yang dipesan oleh Al-Fadhil Ustaz Zuramli sebentar tadi. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Hari ini saya tengok yang paling hambat dalam kalangan pejuang-pejuang Islam, sama-sama ustaz sekalipun pada hari ini, adalah yang disebutkan sebagai akhlak. Saya ambil satu contoh saja sikit, Tuan Pengurusi, berkaitan dengan persoalan baru-baru ni yang masuk dalam bulan Ramadan. Orang pakar-pakar duk cakap tentang persoalan hadis yang keluar pada kita, yang kita dah dengar, bila masuk dalam bulan Ramadan, amalan kita tadi diganjarkan daripada satu amalan sunnah menjadi seolah-olah satu amalan fardu. Maka kita pun bagi respon macam-macam. Ada pula yang dikata hadis itu adalah hadis yang mungkar, hantar pula para ulama, sesama ulama. Inilah yang disebutkan bahawa akhlak Islam itu tidak ada. Maka sebab itulah kalau kata kita lihat pada hari ini, hadis yang dibacakan oleh seorang syekh di Malaysia pada hari ini memanglah termasuk dalam hadis yang mungkar. Tetapi hadis yang mungkar ini kalau kata kita tengok daripada sudut rawi, sebab apa yang dia jadi? Maka sebab itulah dia kena mengaji dari ilmu al-jarh wa ta'dil. Maka sebab kita jangan mudah menghukum dengan akhlak kita tadi tidak ada. Mudah-mudahan perjuangan kita nak mendaulatkan Islam tadi sesuai dengan syariat itu tertegak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sekian, saya minta ampun dan maaf ada kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Sirah barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Al-Arif. Dan bagi menutup forum kita, saya sebelum serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramli, ingin rasa membuat sedikit kesimpulan. Pertama, pada bulan Maret yang lepas, saya dijemput ke Jepun untuk menghadiri program dengan mahasiswa di sana. Satu istilah yang sering kali mereka sebut kepada kami ialah mereka berkata di Jepun untuk mazhab memang tidak ada orang Islam, tetapi yang
Islam ada, tapi orang Islam tidak ada. Compare dengan pergi ke Timur Tengah, insya-Allah akan bertemu dengan orang Islam, tetapi Islamnya tidak ada. Ini statement yang dikeluarkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar yang belajar di Jepun. Sehingga bila Ustaz tanya, kenapa jadi macam itu? Beliau menyebut pengalaman mereka. Dan semua pengalaman yang mereka sebut ini boleh dikatakan hampir tidak ada di Malaysia. Pertama, mereka ini kalaulah di rumah masing-masing tak kunci pintu tidur malam biasa. Tak kunci pintu tidur malam biasa. Kerana apa? Tidak pernah berlaku gangguan, tak pernah berlaku kecurian, tak pernah berlaku pecah rumah, tak pernah berlaku pencabulan. Sampai ke mereka bila mereka balik ke Malaysia, sering kali dimarahi oleh ibu dan ayah mereka. Kerana apa? Kerana tidur malam tak kunci pintu. Sedangkan bagi mereka di Jepun biasa saja. Sehingga berlaku satu kes pelajar Jepun, ini pengalaman dengan saya sendiri. Masuk dalam kereta pergi ke universiti, tiba-tiba mereka tertinggal nota. Mereka tertinggal nota, terpaksa balik semula ke homestead. Dan ketika mereka parking kereta, mereka tidak off pun switch. Mereka tak mati pun switch kereta, buka pintu saja. Sehinggalah kita yang rasa jaga ni, apakah mereka terlupa? Sampailah mereka datang semula dan mereka beri penjelasan, Dr. Azhar, tak apa, ini perkara biasa saja di Jepun. Kalau nak ambil barang, memadai dengan parking kereta, buka pintu pun tak apa, buka pintu pun tak apa, hidupkan enjin pun tak apa. Sebab apa? Tidak ada orang yang nak mencuri pintu. Agak-agak kalau di Malaysia menjadi jawabnya tak apa, pasti boleh hilang. Tak apa, pasti boleh hilang. Kami buat program di satu perkampungan yang tinggi, naik bukit, dan kami mesti bawa tong sampah masing-masing. Mesti bawa tong sampah, mesti bawa bekas sampah. Tanya kenapa? Sebab memang tidak disediakan bangku sampah. Setiap kali mereka dapat tamrin, buat program, mereka sendiri akan bawa bangku sampah daripada rumah sampai program. Mereka sendiri yang akan isi sampah dan mereka akan ambil sampah masuk dalam bonet kereta dan mereka akan pergi ke tempat pembakaran, bakar sampah-sampah. Masya Allah, begitu sekali didikan. Ini yang mereka kata, mereka tidak nampak orang Islam, tapi mereka nampak Islam itu ada. Ini semua produk Islam. Sampailah kita bila pergi ke makan restoran, kita dibekalkan dengan kain toilet. Kita mesti dibekalkan dengan kain toilet. Sudah makan, kita sendiri yang mesti lap meja. Kita sendiri yang mesti angkut makanan sampah-sampah itu ke tempat sampah. Tanpa mengira kita ni orang kecil ke, orang besar ke, foreigner ke, masyarakat tempatan ke, mesti dalam keadaan duduk restoran paling bersih, keluar ke restoran pun sama bersih macam kita masuk. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menyebabkan mereka terpaksa akur mengeluarkan statement yang agak keras dan ekstrim. Apa dia? Mereka nampak Islam dalam keadaan mereka tak nampak orang Islam. Tidak ada orang Islam. Sehingga sampai ke puncak kami naik kereta api laju bawah tanah. Suatu yang agak cakar ialah bila kita masuk je ke kereta api tersebut, Allahu Akbar, macam dibuat-buat. Buat macam mana? Masuk saja ke landas ke kereta api, kita paling kanan, paling kiri, tidak ada seorang pun orang Jepun yang sembang sesama mereka, kecuali baca buku, baca buku, baca buku, baca buku. Sehingga banyak kata-kata yang sembang, kami orang Malaysia. Orang Malaysia yang sembang, bagi mereka air kalau sembang, bagi mereka gentleman kalau baca buku, baca buku, baca buku. Sehingga satu perkara yang saya sendiri terbangun ialah tempat duduk. Masuk dalam kereta api, tempat duduk banyak sekali. Tetapi mereka tak duduk, mereka berdiri. Bila kita
12 hari berada di Mekah Madinah, membawa pesan kepada sahabat-sahabat. Hadirin sekalian, seawal sampai di airport Jeddah, airport Haji Jeddah, kami dipaksa berdiri selama 3 jam. Kami dipaksa berdiri selama 3 jam queue di kaunter. Yang bersama dengan kami ni siapa dia? Orang lelaki, orang perempuan, orang muda, orang tua. Kita yang bawa jemaah dengan semua lulusan. Terutama sekali bagi mereka yang kali pertama datang ke umrah sampai ke hujungnya tanya Ustaz. Dia kata, Ustaz, apakah ini fenomena biasa? Terpaksa kami kata 15 tahun dahulu Ustaz bawa jemaah umrah datang ke Mekah. Benda yang sama berlaku pada 15 tahun yang ada sekarang. Mindset tak berubah, attitude tak berubah, watak tak berubah. Mereka bangga kalau mereka boleh menyusahkan tentang Allah. Mereka bangga kalau mereka boleh menghina kita tanpa kira sama kita ni orang Asia atau orang mana ke. Yang penting kita ni bukan orang Arab, maka mereka akan bully kita habis-habis. Sampai ke kemunculannya nak balik pada hari Jumaat itu apa yang berlaku? Okey, separuh dibiarkan masuk dalam terminal menunggu, separuh terpaksa dibiarkan berada di kawasan luar. Tanya kenapa? Dia kata, ikut kami. Ikut kami lah, kami letak kamu di mana? Kami adalah owner di Arab Saudi. Separuh kami masuk kanan, separuh kamu buka luar. Ustaz sebagai ketua jemaah, Muslim, ada jemaah yang lain, mana untuk azhar ni, mana untuk azhar ni, kok kita tak bagi. Bagi kami ini bukan perkara yang terpencil,